Apa khabar semua? Korang pernah dengar tak pasal kereta brand Pagani? Kereta ni dia dah level hypercar lah. Tapi yang menariknya, kilang dia kecil je. Dia bukannya macam brand supercar yang besar macam Bugatti contohnya. Pagani ni saiz dia lebih kurang macam Koenigsegg. Jual kereta pun dalam 10 biji je setahun. Tapi kereta dia memang laju gila. Body pula hampir semua memang dibuat dari carbon fiber. Kalau tak cukup power lagi carbon fiber tu, dia boleh weavekan lagi carbon tu dengan titanium. Jadi memang ganas lah teknologi yang diorang ada. Dekat Malaysia, tak silap saya, memang tak ada lagi orang pakai Pagani ni. Ke dah ada? Cuba komen dekat bawah. So, jom kita tengok macam mana company yang kecil macam ni boleh buat hypercar yang harga dia juta-juta USD dan yang bestnya habis pula tu stok dia. Memang laku. Baik, Pagani ni nama penuh company ni sebenarnya adalah Pagani Automobili SPA dan ditubuhkan pada tahun 92. Dan sebut je Automobili tu, kita tahulah yang company ni adalah Italian punya company. Tapi walaupun company ni dari Itali, founder dia sebenarnya berasal dari Argentina. Nama founder Pagani ni adalah Horacio Pagani. Nama orang rupanya Pagani ni. Tapi memang logik lah, dah dia punya company, suka hati dia lah nak letak nama dia kan. Jadi Horacio ni, dia memang sejak kecil lagi minat dengan sukan permotoran. Dan orang zaman dulu ni, kalau korang nak tahu, bila dia minat kan, dia akan cuba buat sendiri kereta dia. Samalah dengan Horacio ni, dia pun cuba buat kereta racing dia sendiri. Cuma last kali tu, percubaan pertama dia tak menjadi sebab dia tak tahu nak buat enjin yang power macam mana. Yelah, kalau tahu buat pun, mana nak dapat funding untuk buat enjin tu kan. Jadi Horacio ni pun, dia memang ada relationship lah dengan Itali. Parents dia orang Itali kalau tak silap. Dan dia tahu dekat Itali memang banyak company supercar yang hebat macam Lamborghini dengan Ferrari. Jadi dia pun apply dan akhirnya dapat kerja dengan Lamborghini. Walaupun cita-cita dia nak buat race car sebenarnya, tapi Lamborghini tak letak dia dekat engine department. Tapi diorang suruh Horacio ni kerja dekat body shop. Maknanya department ni untuk buat body kereta Lamborghini lah. Masa tu diorang banyak buat part guna fiberglass dengan komposit-komposit yang lain. Tapi somehow Pagani dia nampak yang masa depan hypercar ni body dia mesti guna carbon fiber. Orang lain tak nampak lagi tahu waktu ni. Jadi ni mungkin relate dengan cita-cita dia untuk buat race car lah. Orang lain just kerja je dekat situ. Tapi Pagani ni dia ada cita-cita lain. Jadi dia nampak benda yang lain sikit lah daripada orang biasa nampak. Cuma masalah bila kerja dengan orang ni, nak beli apa-apa kena minta persetujuan bos dulu. Dan kalau nak buat carbon fiber part ni, antara alat yang paling penting dan paling mahal adalah autoclave. Harga dia yang industrial scale punya boleh pergi sampai 500,000 USD. Berjuta ringgit. Jadi autoclave ni tujuan dia macam untuk masak carbon fiber part yang kita dah bentuk tu. Dia macam oven gergasi. Cuma kalau oven biasa boleh set suhu je kan. Tapi autoclave ni boleh set suhu sekali dengan pressure sekali. Dan of course lah boleh set timing dia sekali, berapa lama nak masak tu. Even sampai sekarang ni pun, manufacturer yang produce part kereta guna autoclave ni, diorang tak cerita langsung dekat orang lain apa settings yang diorang guna dekat mesin diorang. Benda ni jadi macam trade secret. Sebab nak tune, nak dapatkan settings yang betul tu memang susah. Tapi Pagani ni memang terror lah. Orang kata pada era tu, dialah yang paling power buat komponen carbon fiber ni. Tapi kalau kata korang lah kan, tiba-tiba ada anak buah hantar proposal untuk beli mesin harga 500,000 juta. Nak bagi ke tidak duit dekat dia? Lagipun kompetitor Lamborghini masa tu, Ferrari pun, diorang tak pakai mesin ni. Jadi last kali memang diorang tak beli apa yang Pagani ni nak. Kalau kebanyakan orang lah, mesti dah give up dah bila kita nampak something tapi bos kita tak support. Betul tak? Tapi Pagani ni, dia tak macam ni. Apa yang dia buat adalah, bila dia sendiri tak mampu nak beli autoclave tu, dia pergi buat loan bank dan akhirnya beli sendiri mesin tu. Gila tak? Bukan mesin murah-murah tau. Kalau lah tak menjadi apa yang dia bayangkan, memang bankrupt macam tu je lah jawabnya. Tapi sekarang ni sebab dia dah ada mesin ni, jadi ramai pula yang datang dekat dia untuk buat kerja-kerja design part-part kereta. Dan sebab tu Horacio Pagani ni, dia set up satu company yang bernama Modena Design pada tahun 91.
Modena ni sebenarnya nama tempat dia buka company tu lah. Jadi kalau saya duduk Hulu Langat contohnya, nama company ni jadi Hulu Langat Design. Okey tak? Jadi sebab dia ada mesin ni, memang banyaklah dapat job. Dan salah satu job yang dia dapat adalah untuk design part untuk tim F1. Dan memang dah terbukti design dia sangat berkesan. Cuma nasib baiklah dia tak lupa dia punya cita-cita asal untuk buat company kereta sendiri. Plus dengan reputation yang dia dah ada untuk bekalkan part pada tim F1 ni, jadi senang sikit lah bila dia nak buat kereta sendiri. In fact, pada tahun 94, Mercedes-Benz start supply enjin V12 diorang pada Pagani. Kalau anda ingat sebelum ni, Pagani ni memang ada problem dengan enjin sebab dia tak reti nak buat enjin sendiri. Jadi bila ada tim nak supply enjin, bukan calang-calang tim pula tu, Mercedes-Benz AMG kot. Jadi Pagani ni bolehlah teruskan hasrat dia untuk buat hypercar sendiri. Jadi akhirnya pada tahun 99, Pagani berjaya lancarkan model dia yang pertama, iaitu Zonda C12, dan diorang present kereta ni dekat Geneva Motor Show. Kira bukan launch biasa-biasa lah, siap launch dekat Motor Show lagi. Dan kereta Zonda ni sebenarnya dia bukan macam satu model saja tau. Dia macam satu keluarga kereta lah. Dia ada banyak jenis Zonda ni. Jadi selepas Zonda yang pertama ni, Pagani keluarkan pula Zonda Sync. Zonda Sync ni dia masih guna enjin V12 yang Mercedes supply tadi, tapi diorang tune kepada 678 horsepower. Lepas tu siap ada active aero. Dia seolah-olah ada flat macam kapal terbang tu, dan ada part dari bodi kereta ni yang mana diorang guna material yang lebih canggih dari carbon fiber. Apa lagi material yang lagi canggih dari carbon fiber ni? Diorang panggil material ni carbon titanium fiber. Sebab Pagani ni memang terror bab carbon fiber ni. Jadi diorang memang suka explore material yang baru. Lepas tu pada 2009 pula, diorang lancarkan pula Zonda Sync Roadster. Maknanya dia tak ada bumbung. Dan hanya 5 unit je diorang buat. Somehow diorang boleh buat Roadster ni lagi ringan dari kereta asal. Biasanya kereta tak ada bumbung ni dia lagi berat sebab body dia kena tambah dengan reinforced material supaya body masih rigid walaupun tak ada bumbung. Jadi memang hebatlah teknologi yang Pagani letak dekat Zonda Roadster ni. Kemudian pada tahun 2010 pula, diorang keluarkan Zonda Tricolore untuk celebrate anniversary Italian Air Force. Kalau salah sebut, minta maaf. Diorang keluarkan 3 unit saja. Dan kalau korang perasan, kereta diorang ni setiap model memang tak banyak. Maknanya ada order baru diorang buat, dan variant yang ada pun diorang boleh buat tailor-made lah pada apa yang klien nak. Sebab tu ada je model Zonda yang kita tak pernah dengar, macam Zonda HH, Zonda Rock, Zonda Absolute, Zonda Riviera, Zonda Fantasma Evo, dan macam-macam lagi. Nak sebut pun susah. Jadi tak dapat dinafikan yang model Zonda ni model yang sangat penting lah bagi Pagani. Tapi akhirnya diorang kena juga move on, dan model Pagani yang kedua dilancarkan pada tahun 2011 dengan nama Pagani Huayra. Enjin Huayra kali ni adalah enjin 6 liter V12, still dibuat oleh Mercedes AMG. Power dia of course lah dari tinggi dari Zonda tadi. Dia punya maximum power output sekarang adalah 730 horsepower dan 1000 Nm torque. Body Huayra ni dibuat dari satu material yang dipanggil carbotanium. Maknanya mixture antara carbon fiber dengan titanium. Tadi Zonda pun pakai, jadi mungkin diorang improve lagi lah teknologi yang ada dekat body Zonda sebelum ni, letak dekat Huayra pula. Dan Huayra ni ada juga versi yang lebih ekstrim. Kalau lah tadi tak cukup ekstrim kan? Kali ni khusus untuk track. Nama kereta ni adalah Huayra BC dan dilancarkan pada tahun 2016 dekat Geneva Motor Show. Kereta ni berat dia 132 kilo, lebih ringan dari Huayra biasa. Kalau kereta ni memang dah ringan sebab pakai carbon fiber tadi, entah macam mana diorang dapat kurangkan lagi berat ni. Memang gila. Dan of course diorang mesti nak buat Roadster version of the Huayra lah. Pagani buat 100 je Huayra Roadster ni, dan semuanya dah dijual sebelum production tu settle lagi. Jadi nak beli sekarang memang tak boleh. Harga dia memang naik sebab dah jadi collector item. Dan sama juga macam Zonda, Huayra pun ada bespoke edition juga yang diorang tailor made untuk klien diorang. Contohnya Huayra La Monza Lisa, Huayra Ultimo, Huayra MS Edition pun ada, dan macam-macam lagi lah. Jadi agak-agak lah, kalau korang ada duit, teringin tak nak pakai kereta Pagani ni. Katanya bukan kereta tu yang mahal kan, kita je tak ada duit. Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah, dan kalau anda dapat belajar something dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu channel ni dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Dan jangan lupa sharekan juga video ni pada siapa-siapa yang anda rasa bermanfaat. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.